Kita semula merupakan proses pengumpulan dan penukaran bahan buangan untuk menghasilkan produk baharu. Amalan ini penting untuk kita menjimatkan bahan mentah, mengurangkan pencemaran dan penggunaan tenaga serta menurunkan kadar pelepasan gas rumah hijau. Bahan buangan di Malaysia menjadi isu yang hangat. Malaysia menghasilkan 13.8 juta tan sisa pepejal dan 23.9% merupakan plastik. Negara kita bergantung terhadap pusat pelupusan yang kini kebanyakannya sudah mencapai kapasiti yang penuh. Objektif kajian ini adalah untuk mengukur tahap pelaksanaan amalan kita semula dan pengurusan sisa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Di Malaysia, sisa pepeja dibahagikan kepada 3 kategori utama iaitu sisa pepeja perbandaran, klinikal dan berbahaya terjadual. Majoriti sisa ini dilupuskan melalui tapak pelupusan sampah. Namun, tapak pelupusan sampah di Malaysia telah mencapai kapasiti yang penuh. Oleh itu, amalan kita semula haruslah diterapkan. Walaupun begitu, pelibatan rakyat dalam aktiviti kita semula adalah kurang kerana beberapa faktor. Antaranya kekurangan insentif kerajaan, kurangnya kesedaran awam, stigma masyarakat dan infrastruktur yang tidak mencukupi. Amalan kita semula di Malaysia mula diperkenalkan secara formal pada tahun 1990-an dengan tertubuhnya kempen-kempen seperti kempen Kita Semula Kebangsaan. Namun, usaha yang serius mula diperkenalkan dengan pengenalan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007. Konsep asas yang digunakan negara Malaysia dalam pengurusan sisa adalah konsep hierarki sisa yang terbahagi kepada 5 iaitu pengurusan sisa di sumber, penggunaan semula, kita semula, penjaraan semula tenaga dan juga pelupusan. Selain itu, konsep lain yang digunakan dalam amalan kita semula adalah konsep 3R iaitu reuse, reduce dan recycle. Terdapat juga beberapa teori-teori yang penting berkaitan dengan pengurusan sisa dan amalan kita semula di Malaysia. Antaranya adalah teori kelestarian yang mengaitkan pembangunan ekonomi dan juga kelestarian alam sekitar di Malaysia. Selain itu, terdapat juga teori ekonomi perkeliling yang menggalakkan penggunaan semula sumber yang berterusan di Malaysia. Jenis kajian yang kami gunakan ialah kajian berstruktur dan kaji selidik atas talian. Soalan-soalan yang kami sediakan ialah tentang amalan kita semula, pengurusan sisa, pihak yang berperanan penuh dan besar serta insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan. Tujuan kajian selidik ini diadakan adalah untuk mengetahui sejauh mana amalan kita semula ini masih diteruskan dan sebarang cabaran yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, kita dapat mengenal pasti pihak-pihak yang berperanan besar dalam menghidupkan kembali amalan kita semula. Oh, hai. Seterusnya, saya akan mengupas tentang analisis data kajian yang diperoleh hasil edaran borang soal sidik kami. Seramai 10 responden yang telah menjawab dalam lingkungan umur 18 ke 19 tahun yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan negeri. Jika dilihat secara menyeluruh dan secara kasar, jawapan-jawapan responden, didapati bahawa jawapan-jawapan tersebut sedikit tidak memuaskan. Pada mulanya, secara individu, berdasarkan soalan 1, 2, 3 dan 6, majoriti mengakui bahawa mereka masih mengamalkan amalan kita semula, mempunyai akses yang mudah kepada kemudahan kita semula dan juga menguruskan sisa dengan baik. Namun, cara bermasyarakat, berdasarkan soalan 4 dan 5, majoriti berpendapat bahawa rakyat Malaysia kurang mengamalkan amalan kita semula dan tidak mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap amalan kita semula. Sikap malas dan pandang enteng terhadap amalan kita semula mungkin menjadi punca utama berlakunya situasi ini. Jika berlarutan, ia akan menggugat banyak sektor seperti ekonomi, kebersihan awam, kelestarian alam sekitar dan kebahagiaan masyarakat Malaysia. Untuk atasi cabaran ini, kerajaan boleh menyediakan tong sampah berasingan bagi pengasingan sisa dan melaksanakan sistem pengutipan pintar dengan laluan yang terancang. Kerajaan juga boleh menubuhkan pusat kita semula di lokasi yang strategik. Program insentif seperti mesin kita semula dengan mata ganjaran juga boleh menggalakkan amalan ini. Dan akhir sekali, kempen kesedaran melalui media sosial, sekolah dan komuniti boleh memberikan pendedahan kepada masyarakat. Langkah menyeluruh ini penting dalam kelestarian alam sekitar pada masa hadapan. Konklusinya, pengurusan sisa dan amalan kita semula di Malaysia amat memerlukan perhatian. Cabaran utama termasuklah kekurangan infrastruktur di kawasan luar bandar dan kesedaran masyarakat yang rendah. Masih ramai yang bergantung kepada tapak pelupusan tradisional yang semakin penuh. Demikian sahaja video kami tentang pengurusan sisa dan amalan kita semula di Malaysia. Terima kasih dan salam hormat.